Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata 'abdin munibin ila rabbih taibin min kulli dhunubih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Ba'athahu Allahu kaffatan lin-nasi basyira. Usalli wa usalli Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Wa ba'd. Yang dirahmati Allah, tuan pengurusi majlis, yang bahagia tuan pengurusi dan tuan kuasa kerja masjid, yang berusaha tuan pengurusi Bank Islam Sungai Petani dan Daerah Talba Cik Amuddin Mabrani, para alim-alim ulama serta tetamu tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setinggi-tinggi syukur kepada Rabbul Izzah memungkinkan saya dengan tuan-tuan di perakangan rumah Allah ini bertemu pada malam ini atas apapun sempena, tapi kita mendapat rahman Allah, kurnia Allah. Allah izinkan kita berada di rumahnya, di pekarangan masjid yang mulia ini, sekurang-kurangnya untuk melihat beberapa perkara yang sedang berlaku dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dan lebih-lebih lagi bila kita kenangkan kepada Islam, agama Allah yang semakin kita dengar begitu banyak fitnah terhadap agama. Terlalu banyak usaha-usaha yang dibuat ke arah nak memadamkan agama ini. Islam sistem hidup yang boleh diimani, diikuti, dijadikan sebagai pengikut oleh semua bangsa. Bangsa apa pun. Maklumat terakhir, Islam telah sampai ke Eskimo, North Pole, Kutub Utara, dan Islam telah sampai ke Kutub Selatan. Bangsa mana pun boleh masuk menjadi Islam. Tengok sebagai contoh, kalau agama Yahudi sebagai contoh, Judaism, agama Yahudi, orang ramai kita tidak boleh masuk agama Yahudi, tidak mereka terima. Mereka hanya pertahankan Bani Israel sahaja, keturunan Bani Ishak sahaja. Israel itu nama bagi Ishak, keturunan Nabi Ishak itu dipanggil Israel. Itu sahaja yang mereka terima. Tak apa. Jadi kalau Islam ini dikatakan bahawa mutaddad ardan, lebarnya, jadi panjangnya sepanjang ke semua zaman, lebarnya selebar semua bangsa boleh masuk. Wa mutaddad umqan, dalamnya sedalam mana? Hatta ishtamalat ad-dunya wal akhirah. Sistem Islam ini membicarakan, meletakkan suatu garis kehidupan, nak menjaminkan kebahagiaan manusia dunia sampai kepada akhirat. Perbuatan dunia ini kena ambil kira mana yang ada kepentingan juga untuk akhirat. Manakah amal yang berguna dunia, berguna akhirat,
Itu yang Islam ambil kira dan kemukakan kepada manusia. Sistem lain daripada Islam, tambahan pula sistem perbankan konvensional ataupun sistem apa sahajalah dalam dunia ini, mereka ambil kira hal dunia sahaja. Dosa pahala tak timbul, surga neraka tak masuk kira, nak jadi apa dalam kubur lantang. Tapi Islam kena ambil kira, ambil kira dunia sampailah kepada akhirat. Tapi kita berada sekarang dalam satu zaman di mana waktu kehilangan Islam daripada masyarakat antarabangsa, di mana umat Islam sendiri pun telah lama dah menolak sistem kehidupan Islam secara umum. Mereka sekadar menerima Islam itu sebagai agama untuk diri dia beribadat, sembahyang, zakat, puasa, haji sahaja. Tak mau bercakap Islam politik. Kalau cakap Islam politik pun Islam adari, lain tak boleh. Kalau inilah berlaku, maka gaiblah Islam daripada penghidupan yang sebenar. Yang tinggal kepada kita Islam yang sedikit-sedikit itu. Islam yang dilihat pada songkok, pada pakaian, pada sembahyang, pada zakat, pada puasa. Malah sampai kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kalaulah berlaku seorang itu dilihat dia sembahyangnya tak pernah berhenti, campur dengan sekali dua sembahyang tahajud ataupun sembahyang duha, semua orang kata dia itu amat warak dan amat alim pasal sembahyang. Kerana sembahyang sahaja menjadi ukuran, walaupun kehidupan lain tidak diambil kira. Kalau inilah berlakunya, maka kenapa berlaku demikian? Kerana arus yang membawa kita dalam kehidupan dunia pada hari ini, arus yang kuat sangat mengajak kita mementingkan kepada hal keduniaan. Ini hakikat yang orang kesemua tahu, tapi orang malas nak bercakap. Sistem penghidupan yang kita hadapi, mau tidak mau terpaksa kita lihat sebagai suatu fakta nyata. Umat Islam telah diheret, dimasuk ke dalam arus yang nama dia aradad dunya, yang nama dia al-ajilah. Apa sahaja yang nama dunia dan kepentingan dunia, kerja, termasuk belajar, termasuk perjuangan, kalau tidak dapat, tidak ada jaminan keberuntungan dunia, maka orang tidak mau masuk. Kalau ada jaminan keberuntungan dunia, nampak yang segera dia dapat keuntungan dunia, situlah maka dia akan berjuang. Yang nama dia pahala, yang nama dia jihad, nama dia perjuangan menegakkan Islam yang hakiki, itu sudah tidak ada dalam kamus penghidupan Muslim pada hari ini. Ini suatu keadaan yang saya nak sebut lagi sekali. Inilah suasana yang kita hadapi sekarang ini, di mana sistem Islam itu tidak sangat mendapat tempat dalam hati mukminin mukminat, kerana dia tidak nampak kebahagiaan dunia yang segera. Dia tidak nampak mengatakan bahawasanya yang Nabi sebut dahulu sebagai contoh. Nabi kata, idza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa ma lam ta'muru bima'rufin wa lan tanhau 'an munkarin nuzi'at minha barakatul wahd. Yang bermaksud, bila tiba masanya umat aku amat membesar-besarkan hal dunia,
mengagung-agungkan hal keduniaan. Dah sampai ke situ, Nabi kata nuzi'at minha haibatul Islam. Pada ketika itu Allah akan cabutkan daripada mereka kehebatan Islam pada pandangan manusia umum, termasuk pada pandangan musuh. Nuzi'at, dicabut, dibuang daripada mereka haibatul Islam, kehebatan Islam. Islam sekarang nama yang tidak hebat. Undang-undang Islam tidak hebat, dicerca, dimati. Negara Islam menjadi momokan. Umat Islam sendiri pun takut kepada negara Islam yang sebenar. Undang-undang Islam pun kita pun takut, kita pun tak mau. Kita juga menjadi ejen untuk memburukkan Islam itu pada pandangan-pandangan mata orang-orang yang tidak Islam. Takut. Sebut hudud lagi takut. Kita menakutkan. Di luar negara baik, di Eropah baik, di Amerika baik, Australia baik. Islam ini sampai tak berani nak sebut. Sebab dikaitkan Islam itu dengan teroris, dengan pengganas, dengan penjahat. Mana ada haibah? Itu Nabi katakan bahawa, saya ulang lagi sekali, iza azzamat ummati ad-dunya, kalau umat aku ini terlampau sangat mengagung-agungkan sistem-sistem dunia, Allah cabut daripada mereka kehebatan Islam. Wa ma lam ta'muru bima'rufin wa lan tanhaw 'an munkarin. Umat Islam sudah sampai ke peringkat tidak mau dah, tidak ada orang dah ataupun canggih korang lah yang orang yang nak menegakkan yang ma'ruf. Kita dengar istilah selalu ma'ruf ini. Apa makna ma'ruf? Ma'ruf ialah yang diperintah oleh Allah kepada umat Islam melakukannya. Apa sahaja perintah Allah pasti ada ma'ruf. Jangan ragu. Apa sahaja yang Allah perintah, tidak mungkin Allah yang maha sempurna, maha pengasih, maha penyayang, yang kita baca selalu Bismillahirrahmanirrahim, nak memasukkan Allah itu yang Rahman, dia amat kesihan belas, Rahim, dia amat sayang. Tak mungkin dia suruh, kalau sifat Allah begitu dan dia pula terkaya daripada makhluk sempurna, bila Allah memerintahkan manusia, tidak mungkin yang perintah itu bawa keburukan kepada mereka, mesti kebaikan. Itu wajib ditegakkan yang ma'ruf itu. Dan yang nama mungkar itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan melarang satu perkara itu melainkan perkara itu jahat kepada manusia, tidak baik kepada manusia, tak baik dunianya ataupun akhiratnya. Kedua-dua ini hendaklah ditegakkan oleh pemerintah terutamanya, kerana pemerintah ada kuasa, dibantu oleh masyarakat umum, tapi atas nama, mesti atas nama Allah, atas nama Islam, atas nama agama. Bahkan juga mereka juga tak membenarkan mencuri, tak benar merompak, tak benar rogol dan sebagainya, tapi bukan atas nama agama. Kita nak buat atas nama perintah Allah, dia ma'ruf, larangan Allah dia mungkar. Dua ini kena buat. Kalau sampai masa umat Islam tidak melakukan kerja nak menegakkan hukum Allah ini, perintah Allah ini, nak mencegah yang mungkar tadi, Nabi kata pada ketika itu nuzi'at minha barakatul wahd, Allah tarik balik, Allah cabut daripada mereka keberkatan wahyu. Maksud apa keberkatan wahyu? Barakah ini kita faham makna dia, barakah. Ya, barakah yang kita orang dah tak tulis sangat dah. Tengok kita baca dalam at-tahiyyat,
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa kama barakta. Kita mohon selalu Allah telah beri barakah kepada Nabi Ibrahim dengan anak binaknya. Ibrahim Nabi, anak dia Ishak Nabi, anak dia Ismail Nabi, keturunan dia sampai kepada Yakub Nabi, Yusuf Nabi dan sebagainya, dan namanya kekal sampai hari ini. Nabi Muhammad dengan keluarga Nabi Muhammad wa ali Muhammad kama barakta, berilah barakah ya Allah kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Kita tadi kita dengar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memohon keberkatan. Barakah ini ilmu yang berbarakah, ilmu yang sedikit pun memberi kebaikan kepada Tuhan yang ampunya. Rezeki yang berbarakah sedikit pun cukup dan dapat menunaikan kewajipan. Anak berbarakah seorang dua orang cukup untuk memberikan cahaya mata dan keseronokan kepada keluarga, tak mendatangkan masalah. Harta yang berbarakah, harta memberi kebaikan kepada kita. Tapi kalau hilang barakah, harta itulah yang memusnahkan kita. Anak yang tak berbarakah mendatangkan masalah kepada bapa mak bapak. Pangkat kebesaran yang tidak ada barakah membawa bala kepada. Nah, inilah yang kita tadi katakan bahawa barakatul keberkatan wahyu, dengar wahyu, faham hukum wahyu, dia nak laksanakan kehendak Allah itu dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah. Sahabat-sahabat dulu bukan banyak mana ilmu mereka, hadis belum terkumpul, Quran belum terkumpul, dengar satu dua patah ayat Quran dan sebagainya, itu yang mereka beramal. Dengar beramal, seronok nak beramal. Tidak ada wahyu yang tertinggal hukumnya tanpa diamalkan. Datanglah keberkatan wahyu kepada mereka. Lahir orang-orang yang menghafal Quran dengan tidak ada Quran di hadapan mereka, tapi boleh menghafal Quran dengan dengar sahaja. Dengar apa? Bukan dengar selalu. Rasulullah sibuk dengan peperangan, dengan pemerintahan, dengan pentadbiran, dengan masalah ummah. Sahabat sibuk ke semua, kelas tidak ada, Quran tak tulis. Nak hafal Quran macam mana? Di mereka hafal Quran. Hadis tak ditulis, Nabi larang, jangan la taktubu anni ghairal Quran faman katabahu falyamhu. Jangan tulis daripada aku, mulut aku jangan kamu tulis apa yang keluar di mulut aku. Hadis jangan tulis. Quran tak apa. Siapa yang pernah tulis hadis aku, padam. Tapi keberkatan wahyu itu, sebab hadis juga wahyu. Dengar, boleh mereka hafal. Berani saya katakan, tidak ada satu pun perkataan yang Nabi pernah sebut yang hilang daripada sahabat, tak tertulis dalam buku, kemudian buku hadis. Kesemua, bukan pendek-pendek hadis, ada yang panjang-panjang, kesemua apa? Kena nak berlainan antara seorang rawi dengan seorang rawi itu tentang kalimat saja, tapi makna mesej sama. Saya bagi riwayah bil makna. Hadis datang dengan makna, tak apa. Tapi saya terangkan itu barakatul wah. Mai zaman kita Quran yang ditulis tu dapat percuma je. Pergi haji di Mekah balik dapat Quran sebuah, percuma. Kalau beli pun murah sangat, boleh beli. Nak baca buku banyak. Rakaman ada dulu, kita bagi recorder, sekarang ada CD, ada VCD, ada macam-macam alat, ada sampai kepada yang kita bawa PDA. Semua ada kemudahan. TV ada, radio ada, tulisan ada, semua ada kemudahan. Semakin banyak kemudahan ini, semakin orang tak hafal.
Lah Yasin kita dah baca tu 1000 kali dah. Jangan buang apa. 1000 kali baca. Ayat lazim masih banyak orang tidak hafal. Lah kemana keberkatan wahyu nampak sangat dah. Hatta yang sampai pun, yang faham pun, yang ada tafsir membaca hukum, faham hukum pun, dia tahu hukum, tapi dia tidak masuk dalam kepala untuk melakukan apa yang wahyu itu turun untuk mengatakan. Contoh yang dekat dengan lain saya cakap pada malam ini. Katalah orang Islam semua telah mengetahui lama dah, ahallallahu at-tayyibat wa harrama alaikumul khaba'is. Allah menghalalkan kepada kamu makanan-makanan yang tayyibat, yang baik-baik. Wa harrama, diharamkan al-khaba'is, yang tidak baik, yang kotor, yang jijik, yang keji-keji. Tapi insan masih juga nak melakukan yang dilarang. Khaba'is masuk makanan yang haram. Mari kepada dalam yang lebih khusus daripada itu. Allah katakan bahawa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqah. Maksud yang jelas orang semua tahu, tapi elok saya ulang malam ni. Allah kata, kami halalkan kepada kamu berniaga. Ahallallahu lakum al-bay'. Yang nama al-bay' itu jual beli, ada modal di barang yang halal, jual untung yang halal, itu halal. Nama jual juga, tapi dia berkait dengan riba, dengan keuntungan atas nama interest, atas nama riba ini. Wa harrama alaikum wa harrama riba. Wa harrama riba. Allah haramkan riba. Dan Allah sebutkan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Sesiapa yang sampai kepadanya, ja'ahu, datang kepadanya, mau'izah, pengajaran, tahu hukum daripada mana? Min rabbih, hukum daripada Allah Tuhannya. Kalau tahu mengatakan riba itu haram, fantaha, dia kena berhenti cepat, berhenti segera, habislah cerita riba. Pelaku masalah, jika dia simpan duit dia dalam bank-bank riba dah, dia ambil balik mula dia. Wa amruhu ila Allah. Dia serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi barakah kepada hidup dia, cari untung jalan lain. Wa man 'ada, ada satu ancaman yang cukup jelas. Wa man 'ada, sesiapa yang tahu dah dia itu riba itu haram, ada dia balik melakukan juga. Dia tak kisah dengan hukum ni, dia buat juga. Fa ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah menempah tempat dalam neraka Allah. Hum biha khalidun. Lama mereka akan berada dalam neraka itu, seolah-olah selama-lamanya. Kenapa berat sangat? Sebab yamhaqullahu riba. Sebab Allah telah mengutuk sistem riba ini. Dan wa yurbis sadaqat, Allah memberikan keuntungan kepada orang yang mengambil sistem Islam nama dia sedekah. Sedekah itu satu tujuan. Ini satu contoh yang saya sebut tadi. Wahyu ada, hukum ada, tapi keberkatan hukum itu hilang. Dia tak masuk dalam kepala insan Muslim untuk diamalkan. Cuma sekadar mengetahui. Siapalah yang tak tahu mengatakan riba itu haram, tapi orang masih buat.
Nak tahu buat banyak mana ni, kita tengok laporan-laporan bank-bank dalam sistem perbankan. Selalunya bulan 6 ni, bulan 7 ni akan ada bank akan mengumumkan mereka untung dalam separuh tahun ataupun dipanggilkan setengah tahun yang pertama. Macam hari itu kita dengar ada bank, public bank, ada RHB Bank, bank Islam, tak apalah, bank konvensional. Bank konvensional sekarang ini kebanyakannya mengisytiharkan untung mereka bagi setengah tahun pertama ini melebihi 1 bilion ringgit untung. Untung saja tu lebih. Kalau public bank baru itu 1.42 bilion ringgit untung dari sistem perbankan riba ataupun dipanggilkan sistem konvensional. Antara puluh-puluh bank besar di Malaysia, satu saja ada bank Islam padanya. Ada majoriti sistem yang mengamalkan riba ini terus pada luasa dalam masyarakat. Disampailah kata macam mana pun yang nama dia hukum ini, insan seolah-olahnya macam tak mau dengar yang nama dia riba itu haram. Ini saya kata sebut tadi, maka saya ulasan saya ini di antara contohnya nuzi'at minha barakatul wah. Keberkatan pada hukum itu sudah tidak ada. Orang sudah tidak, dan tidak takut kepada yang disebut tadi itu. Yang waman ada, tahu dah dia haram tapi dia buat, dia balik melakukan juga, faulaika ashabun nar. Allah bagi tahu awal surah Baqarah, Allah bagi tahu awal dah, faulaika mereka itu ashabun nar, bakal penghuni neraka, hum fiha khalidun. Terjemah asalnya mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ialah segi hukumnya yang kekal. Orang musyrik, orang kafir, dia Islam hanya makan riba saja, kenapa kekal? Tak maksud dia bahawa lama dalam neraka, macam khalidun. Inilah sebab tu saya katakan, maka Islam datang tadi ingat balik yang saya sebut tadi. Kalau umat Islam sampai ke peringkat amat membesar-besarkan hal dunia, nak buat apa pun kira kepentingan dunia sahaja, nak berpolitik ke, nak berpersatuan ke, organisasi ke, nak berniaga, dia kira hal untung dunia sahaja. Yang nama duit ke semua orang menyanjung dunia. Kalau berlaku demikianlah, itu Nabi katakan iza azzamat ubadi ad-dunya. Kalau ini berlaku, maka tak heranlah maka Islam itu tercabut kehebatan dia. Kalau yang ma'ruf tidak ditegak, yang mungkar dibiarkan berleluasa, keberkatan ilmu Islam hilang. Ulama pun tidak dihormati dan tidak disegani, dipermain-mainkan saja. Hukum Islam pun siapa nak sebut pun tidak berani. Sebab itu, kenapa ini berlaku? Kerana berlaku dipanggilkan nuzi'an, dicabut daripada mereka. Apakah ini yang Allah Ta'ala maksudkan dalam suratul Qiyamah? Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Allah sebut dalam ayat suratul Qiyamah ini, kalla, bahkan kata Allah, akan sampai masa ada insan yang hidup mereka tuhibbunal ajilah, kamu hendakkan kepada kesenangan-kesenangan yang segera atas dunia ini sahaja. Yang kesenangan atas dunia, kehebatan dunia, keseronokan dunia, itu yang menjadi keutamaan kepada manusia. Wa tadharunal akhirah, kamu lupa kepada akhirat. Tadaruna wa tatrukuna, kamu tinggalkan, tak kisah dah hal yang nama dia kebahagiaan akhirat. Dan inilah yang juga yang Allah Ta'ala sebut, man
kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Cukup jelas apa Allah Ta'ala kata, siapa sahaja dalam kehidupan dunia ini yuridul ajilah, dia bekerja, dia berjuang, dia berpolitik, dia berusaha kuat, tapi kesemuanya dihendakkan kepada balasan yang segera. Al-ajilah makna ad-dunia. Sama tadi ni, kalla bal tuhibbul al-ajilah tu. Al-ajilah itu makna al-ajil yang segera. Maksud segera dunia. Dia makan dunia kerana dunia itu dekat dengan kamu. Minad dunu. Ad-dunu makna al-qurbu. Allah namakan ini dunia, dia dekat dengan kamu yang kamu nampak tiap-tiap hari. Sebab tu dua ayat yang sama. Man kana yuridul ajilata. Sesiapa yang dalam hidup ini dia nakkan kepada kesenangan ajilah dunia ini sahaja, ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Kami beri, Allah berikan kepada mereka dunia. Jelah kalau ajilah dengan bentuk yang lain, senang tuan-tuan faham, macam umat barat, umat Amerika memang dia nakkan dunia. Umat Eropah ke semua, termasuk Scandinavian countries, mereka nakkan kesenangan dunia. Mari ke China, mari ke Jepun, mari ke Korea, memanglah mereka nakkan al-ajilah. Mereka berusaha kuat dalam dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan, kehebatan dunia. Tak apalah mereka tidak beragama, tapi sampai kepada kita sendiri pun jadi insan yang terikut-ikut, sampai kepada kita pun juga man kana yuridul ajilata. Orang-orang yang dalam kehidupan dunia ini dia kira hal dunia saja. Allah Ta'ala sebut ajjalna lahu biha ma nasha. Kami berikan yang segera itu kepada mereka. Nak dunia, kami beri dunia kepada mereka, tapi summa ja'alna lahu jahannama. Kalau dia mati dalam keadaan dia mengejar dunia itu, berusaha kuat kerana dunia itu, Allah beri dunia, dia mati dalam keadaan begitu, ja'alna lahu jahannam. Kami jadikan pula bagi dia kehidupan di akhirat dalam neraka jahannam, yaslaha, yang akan menyalai, membakar mereka, mazmuman, mereka tercela dan mencela diri. Dia cela perbuatan dulu yang dilupa kepada akhirat. Madhura, terseksa dia. Disambung ayat itu, wa man aradal akhirata. Dan sesiapa yang berkehendakkan kepada balasan Allah di akhirat, arti dia bekerja dalam dunia ini banyak yang dia ambil kira keuntungan akhirat. Nak buat bisnes, nak pilih bank, nak bermuamalah, dia cari yang aradal akhirata, mana yang untung akhirat. Wasa'alaha sa'yaha, bukan nak saja, tapi dia berusaha. Wasa'alaha sa'yaha, dia berusaha untuk mendapatkan redha Allah, usaha mendapatkan yang dipanggilkan dengan janji Allah kepadanya di akhirat. Wa huwa mu'min, jangan lupa, mesti dia seorang yang mukmin. Mukmin inginkan kepada kebahagiaan akhirat, dia berusaha bagi mendapatkan hamba itu di akhirat. Wa ulaika kana sa'yuhum mashkura, yang itulah
Allah akan beri balasan baik kepada mereka. Allah akan berterima kasih kepada mereka di akhirat. Allah anugerahkan kebaikan-kebaikan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala kita sekarang. Kalau inilah yang dapat tuan-tuan faham, yang terletakkan asas pada, maka senang kita faham. Saya masih ingat ketika diumumkan ataupun diisytiharkan pada bulan Julai tahun 1983 dahulu, Bank Islam 83, saya ingat saya bulan Julai juga. Betul lah, sekarang Julai 25 tahun. Saya terlibat sikit sebanyak untuk membagi pandangan tentang Bank Islam sampai okey. Selalu orang persoalkan bila Bank Islam memberikan suatu tawaran bisnes, transaksi kejadian ataupun hubungan dengan manusia dalam konteks ini, orang membandingkan pada ketika itu di antara pulangan keuntungan yang dapat Bank Islam berikan kepada penyimpan ataupun kepada yang bermuamalah dengan dia, dibandingkan dengan bank lain, bank yang konvensional, bank riba katakan begitu. Memanglah pada mulanya orang buat perkiraan Bank Islam tidak seuntung bank konvensional. Kalau utang Bank Islam, beli rumah, seorang utang ke Bank Islam nama BBA, biar zaman ajil ataupun mutarabah sistem ataupun murabahah sistem, tak apalah, dia kira balik dengan angka-angka dan sebagainya. Kalau seorang, dua orang, seorang berhutang dengan bank konvensional, seorang hutang bank Islam, sama rumah sebelah menyebelah, dia kira pada akhirnya yang beli dengan bank Islam ini rugi berbandingkan dengan bank konvensional. Itu dululah. Sebab sekarang pun masih lagi ada orang berkira-kira begitu. Atau lebih senang lagi sekarang dia betul. Simpan duit di bank sistem dalam bank Islam sekarang ini sama ada simpan wadiah dan sebagainya, sepulangan saving kita, pulangan akhir tahun, kalau bandingkan dengan bank-bank yang lain daripada bank Islam, memanglah kita kena mengaku secara hakikatnya bank Islam memberi pulangan yang lebih rendah berbandingkan dengan bank-bank konvensional. Contoh yang jelas lagi pula, simpan dalam yang nama dia simpanan Islam juga, jenis wadiah juga yang disimpan dalam tabung haji sebagai contoh. Berapa tahun dia penyimpan tabung haji menerima pulangan hanya 3.5%. Setahun ni lah yang diberikan agak tinggi sikit, 6.5, namun masih rendah berbanding dengan bank-bank konvensional. Timbul soalan tadi yang saya jawab tadi, timbul soalan, orang tidak mau venture dengan satu bank walaupun nama Islam tapi tak untung dunia, maka orang tak mau. Berapa lama bank Islam terpaksa meredah arus yang begitu kuat untuk meyakinkan ummah mengatakan sistem Islam ini baik, walaupun tidak baik dunia, baik akhirat. Orang sebut baik akhirat aja orang tak boleh terima. Berapa lama? Sebab saya terlibat dengan banyak bank. Saya lama jadi penasihat kepada bank negara, Jatuh Syariah, bank negara saya lama. Dan saya terlibat dengan lama sebagai penasihat syariah kepada SC, Security Commission, Social Security. Saya terlibat dengan beberapa bank sebagai pengurusi kepada bank RHB Bank, timbalan pengurusi kepada bank bangunan, timbalan pengurusi kepada bank public bank, dan banyak yang saya terlibat. Inilah soalan yang paling banyak kita hadapi. Ustaz, bermuamalah dengan bank Islam ini tidak mendatangkan pulangan yang lebih baik daripada bank-bank konvensional. Dengan lain perkataan, rugi. Kadang-kadang kita dah terang macam mana orang tak faham juga dan sebagainya. Kalau saya jawab kasar, tapi ada kasar yang kata Ustaz, bagus yang kasar tu, orang faham. Contohnya kita mudah aja. Kita ada duit, nak cari keuntungan, ada dua perusahaan depan kita. Satu belah kambing atau belah lembu, tapi kambing ini pun dia beranak setahun 2 ekor je.
ataupun seekor, pergi ke belah khinzir setahun, kadang-kadang tu dia beranak sampai 2 kali. Kalau sekali pun dia 12 ekor. Belah khinzir dia beranak 12 ekor. Belah kambing beranak 2 ekor, belum tahu hidup, mampu tengah jalan. Tentulah belah khinzir untung, belah kambing tak untung. Mengapa tidak belah khinzir? Kasar, dia haram. Tang tu dia faham. Sebab khinzir tu dia tak tahan. So, kita sistem perbankan yang kita kenal ini hanya diperkenal sistem perbankan konvensional ini. Konvensional yang bank-bank riba ni lah, bank interest, diperkenalkan, dibanish dalam kurun yang ke-19, 1873 dibanish. Bermula dengan orang-orang di Venice ini, dalam sejarah bank-bank konvensional ini, mereka ada suatu dipanggilkan dengan tempat mengamanahkan. Ada orang-orang yang kaya pada ketika itu nak simpan duit, dia simpan satu tempat untuk security sahaja, dengan tidak memikirkan keuntungan. Simpan tempat yang dipanggil security, yang dia dipanggilkan rumah harta, dan bila mereka nak balik harta mereka, tempat itu boleh beri balik harta kepada mereka. Maka terfikir oleh seorang ekonomis pada ketika itu, dia nak menawarkan keuntungan daripada dia simpan duit sahaja, duit itu simpan sahaja, baiklah uang itu diberi kepada orang lain untuk diperniagakan, bagi modal kepada dia untuk berniaga, tapi hendaklah untungnya dia dapat sedikit, beri kepada yang simpan dia sedikit. Itu teori bank permulaan. Maka dibanishlah mulanya bila kurun ke-19. Akhirnya berlakulah uang itu diberi kepada orang untuk berniaga, pergi berniaga dalam sebulan 2 bulan, balik keuntungan bank, keuntungan dibagi kepada bank sedikit, bank bagi kepada penyimpan. Situlah mulanya antara pinjam meminjam duit berlaku. Saya sebut tarikh itu di Venice ini untuk mengatakan bahawa sistem Allah itu telah diperkenalkan oleh Islam, khasnya oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman dunia tak kenal lagi makna dia bisnes, tapi kita sudah mengenali begini bisnes. Turun dah ayat tadi tu, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, tu turun dah. Ayat mudarabah turun dah. Ayat wadi'ah turun dah. Hadis wadi'ah ada dah. Musyarakah ada dah. Kesemua dah ada dah. Instrumen bisnes, instrumen ekonomi Islam telah diperkenalkan dalam kurun yang ke-7 lagi. Nabi kita berpindah ke Madinah dalam tahun 622. Dengan lain bahasa, awal kurun ke-7. Awal kurun ke-7 Islam sudah meletakkan berbagai-bagai sistem dalam penghidupan, khasnya perniagaan. Sampai, dan Nabi kita tidak pernah berniaga sebenarnya. Yang Nabi berniaga tadi itu sebelum baginda dilantik menjadi Rasul. Sebelum Nabi berkahwin dengan Khadijah, Khadijah beri harta benda kepada Muhammad pergi berkahwin. Itu waktu umur baginda 24 tahun. Dia berkahwin dengan Khadijah umur 25 tahun. Dia belum Rasul. Saya nak buat poin ini, nak mengatakan bahawa inilah dia Nabi Muhammad yang memang dia tidak ada pengalaman dalam perniagaan. Kata tidak ada pengalaman, bagi maksud dengan sekali pergi berniaga ataupun 2 kali dengan ikut bapa saudara dia 2 kali, mana cukup pengalaman dalam perniagaan. Kebetulan Nabi tak boleh menulis dan tak pernah tulis pula. Nak menyatakan bahawa kerana dia tidak ada pengalaman, tetapi baginda lah yang telah menyebut hadis-hadis yang banyak
tentang sistem perniagaan yang kesemua sistem dan yang hadis-hadis Nabi ini sampai hari ini diterima pakai. Bank Islam memang ada jawatan kuasa syariah ataupun penasihat syariah. Dalam bank kesemua ada penasihat syariah. Kesemua kami yang terlibat dengan bank di dulu pun memang akan rujuk kepada kesemua hadis, dan kesemua hadis Nabi tetap dan masih relevan dalam amalan-amalan perbankan sampai hari ini. Walaupun Nabi kita itu yang Quran sebutkan, kata ma kunta tatlu min kitabin wala tahuttuhu biyaminik idzal lattabal mubtilun. Allah beritahu dah, kamu wahai Muhammad, ma tatlu min kitabin min qab, kamu tidak pernah baca sebuah kitab pun. Ma kunta tatlu, kamu tak pernah baca, sebab kamu tak boleh baca min kitabin, kitab mana pun, kitab besar ke kitab kecil ke, kamu tak pernah baca wahai Muhammad. Wala tahuttuhu biyaminik, kamu tak pernah pegang pen pun, tangan kanan kamu tak pernah pegang pen pun, nak tulis sepatah pun kamu tak boleh. Kalau kamu boleh baca wahai Muhammad, kamu telah baca banyak kitab wahai Muhammad, kalau kamu boleh tulis, pegang kalam boleh tulis wahai Muhammad, izan kalau begitulah lattabal mubtilun, akan ragulah orang-orang yang memang pun ragu dah dengan tuduhan, dengan tak tulis pun, dengan tak pernah baca pun, mereka tuduh, dikatakan asatirul awwalin iktatabaha faitumlah alaihi bukratan wa asila. Mereka tuduh Quran itu Muhammad tulis, suruh orang tulis dengan mengambil cerita-cerita dongeng lama masuk dalamnya. Sebab itu maka dalam bisnes tadi saya sebut, dalam semua sistem bisnes baik, semuanya bergantung kepada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu dia, dengan kehendak dia. Dia bercakap apa pun, dia bercakap dengan wahyun yuha. Maka sistem ekonomi Islam yang terkenal ini memang dia wahyu. Bila dia wahyu dengan sendirinya, kita senang jawab, senang mengatakan bahawa tentulah sistem yang Allah Ta'ala cipta ini mestilah lebih baik dari sistem yang manusia ulah dan cipta, kerana manusia penuh dengan kekurangan. Mana mungkin sistem ini boleh dibuat oleh seorang insan nama dia Muhammad yang tidak pernah baca sembarang kitab, tak pernah pegang pen, tak pernah tulis apa pun, tapi dia menyebut prinsip-prinsip yang ada. Kesemuanya masih dipakai oleh yang nama dia perbankan Islam pada hari ini, bukan di Malaysia sahaja, di Pakistan, di tanah Arab, dan telah sampai di Eropah. Dibuka dah cawangan-cawangan bank Islam. Singapura telah membuka bank Islam yang mendapat sambutan ramai. Makna dia bahawa inilah saya sebut tadi, bukan saja itu yang berlaku kepada manusia, tapi dilihat balik kepada kesenangan insan. Dia bagi telus, senang faham. Dalam perbankan Islam ini dia senang faham kerana dia telus. Kalau tambah katakan macam kita gunakan sistem dipanggilkan dengan murabahah. Sistem murabahah itu yang orang tidak pernah buat begitu dalam dunia moden. Apa dia murabahah? Murabahah ni senang nampak. Kalau saya beli satu barang, kereta katakan begitu, tapi tuan-tuan ada seorang berkenan kereta saya, dia nak beli kereta saya kata boleh, tapi saya beli harga dia katakan 180,000. Berapa anda nak bagi untung dekat anda?
Kalau untung munasabah, anak jual. Kalau tidak munasabah, anak tidak jual. Anda beli 180, tak apalah, anda punya 200, ada untung 20,000 dalam masa 2 bulan. Okey, boleh. Itu yang banyak dia buat begitu. Dia bagi sistem murabahah ni. Tahu dah harga dia, senanglah kita hati kita. Kalau dah kata harga dah tahu dah, dia tak boleh tipu, mesti terus. Kalau tipu, apa benda muamalah Islam menentang apa aku nak main tipu. Sebab tu maka dia terus. Hatta macam kita ambil sistem kata BBA tu, biak pinjaman ajil tu, saya tahu harga rumah, tapi kita tak boleh beli, tak ada duit. Tapi bank beli dulu, lepas beli jual kat kita, tapi harga dia harga lagi 20 tahun ke depan, saman ajil. Kita puas hati dengannya, berkira balik, walaupun tidaklah kita rasa untung sangat, ataupun lebih baik ambil bank konvensional. Tapi kena ingat, kalau ambil bank konvensional, walaupun kadang-kadang kita untung sedikit, tapi kita rugi di akhirat. Pasal apa? Terlibat dengan yang nama dia riba. Inilah di antara mesej yang saya sebut, memerlukan kepada penelitian yang lebih mendalam, mengatakan bahawa haram halal ini perkara utama dalam sistem hidup Islam. Bukan sahaja dalam hal berniaga ini, dalam hal penghidupan umum sendiri pun, hatta daripada makan minum kita pun, Islam meletakkan bahawa nilai yang nama dia halal haram ini mesti masuk. Maklumat itu secara hidup dalam diri manusia, jangan dia buat yang haram, dia buat yang halal. Kenapa? Inilah yang disebutkan selalu dalam Al-Quran, banyak dikatakan bahawasanya kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah benda-benda yang halal yang Allah berikan kepada kamu, wala tatghaw bi, jangan melampau dari makan yang halal terus memakan barang yang haram. Disebut kulu min thayyibat ma razaqnakum, makan yang halal, yang thayyibat, yang halal Allah rezekikan kepada kamu. Wala tatghaw bi, jangan melampau. Melampau maknanya melintasi, melanggar. Halal pun dia makan atau dia tak makan yang halal, dia pergi makan yang haram. Bila insan makan yang haram, Allah Ta'ala kata fayahil alaikum ghadabi, kamu berbuat demikian, kamu mengundang kemurkaan Allah, kamu mengundang, kamu mencabar, macam meminta Allah turunkan kemurkaan kepada mereka. Jangan. Kerana wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, sesiapa yang sampai ke peringkat melakukan juga perkara yang haram sampai Allah murka, Allah marah kepada dia atau kepada masyarakat dia atau kepada negara dia, wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, sesiapa yang telah sampai ke peringkat terkena kemurkaan Allah ke atasnya, faqad hawa, maka pasti dia binasa, dia hancur. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah summa ihtada. Surah Taha 81 dan 82. Allah sebut lagi, banyak sangat ayat yang mengatakan bahawasanya pada insan telah tidak mengambil tiga sangat dah
hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ini memang dia mengundang kemurkaan Allah. Bila berlaku kemurkaan Allah kepada manusia, akan berlakulah bala, bencana yang menimpa-nimpa. Ni kita tengok setiap hari bencana yang Allah hantar kepada manusia dalam dunia kita yang serba canggih ini. Boleh katakan tak ada seminggu yang tak dengar dengan bala. Sama ada bala yang nama dia penyakit, bala yang nama dia krisis demi krisis, tujuh perasaan demi tujuh perasaan, pembunuhan yang tidak pernah berhenti, bencana yang nama dia gerak gempa, angin puting beliung, ayak pasang keling pula yang kena nama. Semua ini adalah bencana-bencana Allah. Kalau dunia pun bencana, mengapa dia bencana? Allah sebut dah, wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Siapa sahaja yang kena sampai peringkat Allah murka dia. Kenapa Allah murka? Allah menghantar hukum kepada mereka, mereka menolak hukum Allah. Nak yang sistem kepada mereka, sistem ekonomi, pemerintahan, undang-undang, keluarga, seni, budaya, semua itu undang-undang Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala murka, faqad hawa, mesti dah dia binasa. Wa inni laghaffarun. Tapi Allah menjanjikan, menawarkan, aku akan ampunkan liman taba, bagi orang yang telah bertaubat dengan aku, meninggalkan sistem yang tidak Islam, mengambil sistem Islam, mengamalkan yang Islam. Taba, dia bertaubat, wa aman, jangan bertaubat sahaja, dia beriman sungguh dengan hukum Allah, wa amila salihah, dia buat yang baik, summa tada. Lepas itu baru nampak dialah yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih juga persoalan hidup manusia ini lebih dibelenggu tadi saya sebutkan dengan sistem-sistem yang manusia buat. Berbagai sistem yang kita kenali lah. Apa sahaja yang manusia buat, itu yang menjadikan tuan orang. Sampai bila manusia nak rujung balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang dalam surah Al-Hadid, surah Al-Hadid Allah mengingatkan, mungkin membuka minda kita. Allah tanya kita, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqala 'alaihimul aman faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba lagi masanya? Tu alam ya'ni lil ladzina amanu. Adakah orang-orang yang beriman ini merasakan belum tiba lagi waktunya, ketikanya mereka tunduk kepada Allah, berubah dari sistem yang tidak Islam kepada Islam, sistem negara baik, ekonomi baik, pemerintahan baik, undang-undang baik, apa sahaja baik. Apakah belum tiba lagi masanya kepada mereka itu antah qulubuhum li dzikrillah, sebab hati mereka berubah tunduk kepada Allah, ingat kepada Allah, dan wama nazara minal haq. Bukan saja tunduk kepada Allah, tapi tunduk kepada wama nazal minal haq, tunduk kepada apa sahaja yang diturunkan Allah kepada mereka dengan membawa hak. Dia sahaja yang benar. Kalau Allah turun tak benar, siapa yang benar?
Dan Allah ulang peringatan, wala yakun kalladzina utul kitab min qabl. Jangan kamu ikut, jangan kamu jadi seperti mana orang-orang yang Allah berikan Alkitab sebelum daripada Muhammad, iaitu golongan Bani Israel, pengikut Nabi Musa baik, Nabi Isa baik. Mereka, kitab turun kepada mereka, mereka tahu kitab itu benar, mereka tahu Isa itu benar, mereka tahu Musa benar, tahu Yusuf benar, Ibrahim benar. Tapi mereka tangguhkan untuk mengikut petunjuk Allah. Mereka menjadi orang yang fatala alaihimul amad. Mereka tunggu dan tunggu, tangguh dan tangguh. Nak beriman tu tangguh, nak melaksanakan hukum Allah Ta'ala tangguh dulu. Bila tangguh ini Allah Ta'ala kata faqasat qulubuhum. Bila tahu hukum, tangguh, hati akan menjadi keras. Bila hati keras, kerah hati, kerah kepala. Dan kerah hati, kerah kepala ni dia tak mau dengar dah. Dia jadi beban. Bercakaplah banyak mana pun, nasihat banyak mana pun, mereka menolak. Menolak sistem, menolak hukum. Wa kasirun minhum fasiqun. Kebanyakan mereka akan menjadi orang yang fasik, yang rosak dan yang jahat. Inilah persoalan manusia zaman ini yang setidak-tidaknya boleh kita faham. Mengapa yang begitu susah sangat orang nak menukar sistem kehidupan. Masih banyak sistem yang kita nampak yang tidak Islami. Nak tukar kepada Islam, mengapa payah sangat? Bila kita lihat balik, kawan-kawan, kita lihat bahawa kita bebas menjadi orang yang merdeka, negara merdeka 51 tahun dah. 50 tahun. Yang sepatutnya kemerdekaan itu menjadi tiket kepada kita untuk berubah. Macam umat Arab juga berubah. Sistem jahiliyah yang mereka amalkan selama ratus-ratus tahun sebelumnya, sampai zaman Muhammad membawa risalah mengajak manusia kepada Islam, mereka berubah. Maka mereka menjadi umat yang bertakwa kepada Allah, menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah beritahukan ikut perintah Allah Ta'ala ini, insan boleh berubah menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik insan yang Allah lahirkan kepada manusia. Tapi dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebut awal tadi, sistemnya itu kalau dapat diamalkan, dan mesti boleh diamalkan dengan kepahaman yang betul, tekad yang betul, dia akan hidup sistem itu sampai kepada abaduz zaman, sepanjang zaman. Dan kita masih jauh lagi nampak dengan akhirat. Walaupun petanda akhirat semakin hari semakin hampir. Petanda yang paling baru, NASA, iaitu suatu agensi angkatan lepas Amerika Syarikat, baru dapat mengesan ni benda baku berlaku ni ke atas planet Marikh ni. Suat khabar Al-Mujtama', majalah Mujtama' cerita panjang, tapi dalam suat Malaysia ada sikit minggu sudah. Ada satu tahik bintang kita panggil daripada luar angkasa menegejah dan jatuh ke atas planet Marikh. Sebesar mana bintang yang jatuh atas planet Marikh itu,
Dia kata panjangnya lubang yang ditinggal ke atas Maghrib itu, panjangnya lubang sepanjang 1,700 kilometer panjang dan lebarnya selebar 160 meter lebar lubang, di mana kahit bintang yang besar itu menghempak di atas Marikh. Kalau dia kena bumi ni, sini ke Mekah baru 6,000 batu. Kita naik kapal terbang hanya dalam 8 jam, 9 jam sampai. Maknanya sini ke Amerika pun baru 22,000 batu. Maknanya separuh daripada bumi ini. Kalau jatuh bintang itu ke atas bumi kita ini, kau jatuh dalam laut lah, katakan begitu, air lautan itu akan kering dari lautan, akan menghempak bumi ke semua sekarang. Kalau jatuh atas bumi, semua bumi kita hancur. Nasib baik dia jatuh di atas Marikh. Inilah yang saya nak kaitkan dengan Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apa aminu makrallah fala ya'man makrullah ilal qaumil fasiqun. Apakah penduduk dunia ini, ahlul qura, apakah penduduk sebuah negara dalam dunia ini senantiasa merasa aman daripada kemurkaan kami, kemarahan kami kepada mereka? Sedangkan Allah Ta'ala katakan bahawa azab kami boleh turun ke atas mereka waktu malam hari, sedang mereka kesemua sedang tidur lena, sedang tidur nyenyak pukul 1 malam. Kalau macam bintang tadi itu ataupun tahid bintang jatuh ke atas bumi ini waktu malam pukul 2 malam, orang kesemua tidur, jatuh tahid bintang tadi itu dengan sekaligus sahaja kesemua orang mati. Dan apakah kamu merasa aman daripada kejadian serupa itu? Aw amina ahlul qura an ya'tuna duhan wa hum yal'abun. Ataupun kata Allah, kami boleh menjatuhkan azab itu kepada kamu waktu duhan, waktu pagi, waktu duha. Wa hum yal'abun, mereka sedang bermain-main. Apa aminu makrallah? Adakah penduduk dunia merasa aman daripada kemurkaan Allah, hilah Allah? Fala ya'man makrallah, tidak akan merasa aman daripada balasan Allah melainkan orang yang rugi. Bagi maksud inilah yang saya kaitkan daripada awal tadi. Insan sebagai hamba Allah Ta'ala ini hanya akan diberi ruang dalam kehidupan yang aman sementara. Berapa lama kita boleh hidup lagi? Setelah hidup yang ada ni, berapa lama lagi ke hadapan kita? Kalau sampai 100 tahun umur kita pun berbanding dengan kehidupan lepas ini dalam akhirat lagi lama, kehidupan di padang mahsyar lagi lama, kehidupan lepas itu syurga akan neraka akan lagi lama. Maknanya hidup dunia ini sementara sahaja. Dalam kesementaraan ini, adakah manusia akan lupa
telah lupa, sedang lupa makrullah, hilah Allah. Sebab kita berhilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau sistem Islam itu dengan berbagai-bagai hilah, berbagai-bagai jawapan. Tak mau hukum Islam kerana kita masyarakat majmuk lah, orang belum bersedia lah, belum masa lagi lah. Kita yang buat hilah. Bila hilah ni kita buat atas menolak hukum Ta'ala, dia katakan apa aminu makrallah, apakah mereka berasa aman, tak berlakukah nanti kemurkaan Allah? Kalau kita berasa aman juga, maka ini maknanya kita termasuk dalam kaum yang rugi. Awalam yahdil ladzina yarisul arda wa min ba'di ahliha, apakah tidak mereka mendapat petunjuk, tak dapat kesankah, tak dapat melihatkah dengan cerita orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kuasa memerintah bumi ini dengan menolak Allah Subhanahu wa taala, an law nasya asabnahum bidunubihim. Berapa banyak dah yang berkuasa memerintah insan yang turut hidup dalam negara itu melakukan banyak dosa, asabnahum bidunubihim, kami ambil tindakan ke atas mereka kerana dosa mereka dalam dunia ini. Wa natba' ala qulubihim, dan ada pula yang jenis balasan, hati mereka telah terkunci. Kita bercakaplah macam mana pun, kita teganglah macam mana pun nak mengajak manusia kepada Islam yang sebenar, sistem yang sebenar yang baik kepada manusia, tapi hati mereka wa natba' ala qulubihim, hati mereka telah terkunci. Fahum la yasma'un, mereka dengar pun buat-buat tidak dengar, tambahlah tak dengar. Inilah petanda kepada bencana yang telah menimpa manusia. Langkah terbaik ialah dengan menyebut ayat Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Wa anibu, Allah Ta'ala kata segeralah kamu ambil langkah untuk anibu, untuk pulang, untuk menukarkan sistem tadi. Kita banyak kali sebut sistem ekonomi baik, pemerintahan baik, undang-undang baik, peraturan baik, apa saja baik. Wa anibu ila rabbikum, kita kena tukar kepada sistem ilahi, sistem rabbukum, ila rabbikum, balik sistem Allah Tuhan kamu. Wa aslimulah, kamu serah dirilah kepada Allah. Wa aslimu makna Islam, jangan melawan hukum Allah, jangan mencari alasan untuk menolak hukum Allah, sistem Allah. Kenapa? Min qabli an ya'tiyakumul azab. Kalau insan berdegil nak tolak juga sistem Allah Ta'ala ini, sistem Islam ini, Allah akan turun azab kepada mereka. Kalau angin Allah Ta'ala hantar kepada manusia sekarang ini, yang berlaku di China itu, Nargis itu berapa 180 batu sejam dia bertiup. Angin itu baru bertiup 180 batu sejam lajunya. Habis rumah, pokok, apa saja habis. Dulu ada topan hukum, Allah tunjuk topan hukum, dia tidak melanggar, dia tidak bertiup ke atas bumi, dia bertiup di laut dan kena hawai sedikit. Topan hukum itu selaju 400 batu satu jam. Tadi yang habis tu 180, ini 400 batu satu jam dia bertiup.
kena ujung sikit Pulau Hawaii, licin habis. Tu saya kata, ini yang saya nak kaitkan dengan wa aslimulah min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Kena kembali kepada hukum Allah, sistem Allah sebelum turun azab. Bila azab ini turun, tidak ada siapa pun akan dapat pertolongan. Nak balik macam mana? Tu ayat sambung, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan. Segeralah kamu ikut undang-undang, peraturan yang Allah turunkan kepada kamu. Islam datang peraturan undang-undang, ikut yang ini. Min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan, jangan kamu tunggu sampai azab yang tiba-tiba turun. Yang ini bila turun, siapa pun tidak sedar. Wa antum la tash'urun. Inilah yang ayat tadi. Mungkin tengah tidur berlaku dengan tidak tahu dia berlaku. Mungkin siang tengah sedang bermain, bekerja dan sebagainya dia berlaku. Kalau ini berlakunya, maka bimbang sangat kita. Kita mati dalam keadaan kemurkaan Allah, jadi su'ul khatimah. Kalau kita mati dalam rida Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mati dalam namakan husnul khatimah, yang kita baca selalu radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Kalau kita reda dengan Allah, Allah reda dengan kita, itulah orang yang takut kepada Allah Tuhan mereka. Dan kita sentiasa mengharapkan reda Allah. Dan Allah tidak akan reda dengan kita kalau kita tidak reda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda reda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita reda dengan hukum dia, dengan peraturan dia, dengan sistem yang ada, yang sampai kepada kita, khususnya dalam kehidupan yang sementara ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita sekalian. Dan pada malam yang begini, di akhir majlis ilmu yang dapat saya sampaikan pada malam ini, sejam setengah sudah, kita akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian saja